Amin, amin. Okey Tun, soalan pertama. Sebagai Tun seorang pejuang bangsa, manakala Tok Guru pula adalah seorang pejuang agama, apabila bangsa tanpa maruah, bererti bangsa itu hina Tun. Adakah kleptokrasi dan terbaru Tun menyebut pula kakistokrasi itu boleh dirujuk sebahagian daripada bangsa tanpa maruah? Komen Tun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucap terima kasih kerana soalan ini tepat berkenaan dengan keadaan sekarang ini. Negara kita memerlukan kerajaan. Pada masa dulu kerajaan bermakna keadaan mempunyai raja. Tetapi sekarang ini kita anggap kerajaan itu sebagai satu pemerintah. Dan kita perlu kepada pemerintah yang cekap. Yang boleh buat sesuatu yang baik untuk negara, baik untuk penduduk dalam negara. Tetapi kita dapati bahawa kerajaan yang ada sekarang ini asyik buat kenyataan tiap-tiap hari. Tiap-tiap pagi kita buka akhbar, kita dengar ucapan. Dan ucapan yang tertarik sangat bagi kerajaan pimpinan sebulan-sebulan ini ialah kononnya ada menteri-menteri yang banyak duit, pelari duit, curi duit, bawalah balik bagi kepada orang ramai. Hari-hari itu disebut. Tapi tak sebut nama. Kalau kamu tahu siapa dia, sebutlah nama. Cakap saja tak cukup. Kita boleh tuduh. Saya boleh tuduh Perdana Menteri yang ada sekarang ni curi 1 bilion ringgit. Tetapi kalau saya pergi ke mahkamah, mahkamah tidak akan terima kenyataan yang saya buat. Melainkan kalau ada bukti. Bukti penting. Apa dia bukti? Tulisan, cek, akaun, macam-macam tulisan. Kerana apabila kita gerak wang daripada satu tempat ke satu tempat, daripada satu orang ke satu orang, kita perlu dokumen. Kita perlu tulis banyak mana yang kita pindah daripada sebulan kepada sebulan. Kalaupun kita nak pindah dalam bentuk duit, wang tunai, 1 bilion banyak. Susah kita nak pindah. Jadi kita tulis dalam cek, kita masuk dalam akaun dan sebagainya. Tetapi walaupun Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, membuat tuduhan, katanya ada orang yang curi duit banyak, bawa pergi ke Switzerland, bawalah balik, kononnya bagi balik kepada rakyat. Tetapi kenapa tak sebut nama? Sebaliknya dia sebut orang yang berkuasa selama 22 tahun, 22 bulan. Itu terkenal kepada saya lah. Dia kata dia ada bukti, kotak-kotak bukti, tulisan-tulisan bukti ada. Saya akan tunjuk. Tapi bila saya minta dia tunjuk, tak boleh tunjuk rahsia. Kalau awak ada, tunjuklah. Tunjuk saya curi duit. Pasal kita tahu ada orang yang curi duit dan dihadapkan ke mahkamah, dibicara dan dimasuk dalam penjara. Kalau saya curi duit, tunjuk secara terang saya curi duit, boleh bawa saya ke mahkamah dan ada perbicaraan. Dan kalau saya betul-betul curi duit, masuklah saya dalam penjara. Tetapi bila tanya, bukti mana? Tak boleh bagi. Tapi ada bukti. Bagi tahu semua orang. Akan saya tunjuk bukti. Mana dia bukti? Jadi orang yang semacam ni menjadi pemerintah.
Sebab itulah kita sekarang ni kenal satu perkataan baru. Kita besar dengar tentang demokrasi. Okeylah, demokrasi baik. Kita juga dengar dengan kleptokrasi. Apa dia kleptokrasi? Kerajaan penyanga. Kerajaan pencuri. Itu kleptokrasi. Sekarang ni datang satu lagi perkataan. Bunyi macam perkataan Melayu. Tapi dia sebenarnya perkataan dalam bahasa Inggeris. Disebut berkenaan dengan kakistokrasi. Apa dianya kakistokrasi? Kerajaan yang tak tahu nak jadi kerajaan. Kononnya hari ini saya jadi Perdana Menteri. Esok harga minyak akan jatuh. Tak jatuh. Hari ini saya jadi Perdana Menteri. Harga barang akan jatuh. Tak jatuh. Hari ini saya jadi Perdana Menteri. Nilai mata wang kita akan naik. Jatuh. Inilah cerita orang yang tak tahu nak jadi pemerintah. Sudah jadi pemerintah. Bukan pilihan rakyat. Bukan pilihan rakyat. Mereka berpakat antara dua orang yang mempunyai masalah, mereka berpakat. Malangnya kita dapati ada parti UMNO. Ini bukan parti UMNO. Saya jadi pemimpin UMNO dulu. Tapi saya keluar bila dia bukan lagi pegang kepada perjuangan UMNO. Perjuangan UMNO ialah untuk agama, bangsa dan negara. Tetapi ini perjuangan UMNO ialah untuk wang tunai. 1 bilion, 2 bilion, 8 bilion, 42 bilion. Wah, bukan main lagi. Itulah perjuangan UMNO. Sebab itu saya keluar daripada UMNO. Saya menentang UMNO sehingga kita dapat kalahkan UMNO. Dan pemimpinnya dihadap ke mahkamah. Jadi kita lihat sekarang UMNO yang menjadi sebahagian kecil daripada pemerintah. UMNO mendakwa, pemimpin UMNO mendakwa, kami tidak akan bekerjasama dengan Anwar Ibrahim. Kami tidak akan kerjasama dengan DAP. Sekarang ni tidur satu bantal. Inilah kerajaan kakistokrasi. Tak tahu nak buat, dengan siapa pun boleh, pencuri pun boleh, penyangak pun boleh. Masing-masing yang dia tahu nak jadi kerajaan, pasal dapat peluang, banyak peluang lah dalam kerajaan. Itulah sebabnya yang kita kenal kerajaan sekarang sebagai kakistokrasi. Terima kasih Tun. Tun kata kakistokrasi. Petang tadi ada anak-anak muda kata bang, walaupun rambut saya putih dia panggil abang Tun. Hari ni pakai baju Melayu macam pengantin Tun. Dia kata kakistokrasi nak sebut susah. Kita pakai macam ni ya bang, si kaki. Dia kata kaki apa? Kaki temberang, kaki sakau, kaki penipu. Itu gelaran yang diberikan kepada saya. Ulang. Takbir. Silakan Ustaz. Terima kasih Saudara Fazli Muhammad. Satu bangsa kabilah yang sangat dominan. Dan kita di tanah Melayu, orang Melayu paling dominan. Agar kita dapat menghasilkan membina sebuah kerajaan negara yang stabil. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Kembali kepada sahabat saya, Saudara Fazli Muhammad. Tok Guru Haji Hadi memberi perincian tentang bangsa Arab tadi. Saya cukup tertarik dan saya harap Anwar Ibrahim faham lepas ini apa erti bangsa. Saya nak bawa balik Tun pula. Kalau Tok Guru daripada bangsa Arab, saya nak bawa Tun balik kepada bangsa Melayu. Mana tahu Zahid dan UMNO pula boleh lebih cepat faham. Tun bercakap tentang bangsa Melayu. Anwar seorang dia tak tahu Tun. Tun dah cakap berpuluh tahun tentang bangsa Melayu.
Tun menulis buku pada tahun 1970, Malay Dilema, pun Anwar tak tahu. Kemudian tinggal lagi Tun tak melukis ya lagi. Saya kata Tun melukis mungkin Anwar akan faham apa itu Melayu. Soalan saya Tun, apa yang merisaukan sangat Tun? Apa yang merunsingkan Tun tentang Melayu sehingga kini, dulu, kini, selamanya Tun bercakap, menegur, menasihati bangsa Melayu? Silakan Tun. Terima kasih. Yang pertama yang saya boleh kata berkenaan dengan bangsa Melayu ini ialah bangsa Melayu ini adalah pemurah. Dia murah hati. Mudah nak bagi kepada orang apa yang ada kepada dia kalau diperlukan oleh orang lain. Kita dapati umpamanya apabila bangsa-bangsa lain berhijrah ke negara lain, negara yang mereka pergi itu akan mengenakan syarat kepada orang yang datang ke negara mereka. Syaratnya ialah kalau kamu ingin jadi warga negara, citizen, naklah kamu samakan diri dengan orang tempatan, iaitu pemilik negara itu. Mereka perlu menggunakan bahasa, budaya, segala-gala yang dikaitkan dengan penduduk asal negara itu akan diterima oleh kaum pendatang dan mereka lama-lama jadi semacam dengan orang tempatan. Tetapi orang Melayu tidak. Sementara kita lihat di Indonesia, di Filipina, di Thailand, siapa saja yang pergi ke negara-negara itu menjadi orang Indonesia, berbahasa Indonesia, berbudaya Indonesia. Pergi ke Filipina, jadi orang Filipina. Bahasanya mungkin bahasa tempatan. Demikian juga dengan Thailand. Apabila mereka pergi tinggal di Thailand, mereka tukar nama, guna bahasa Thai dalam rumah dan terima budaya Thai. Tetapi tidak di Malaysia. Orang Melayu bermurah hati. Karena walaupun kaum pendatang ini tidak ingin bercampur dengan orang Melayu, tidak ingin menjadi orang Melayu dan mengekalkan hubungan mereka dengan negara asal mereka, masih juga kita terima mereka sebagai warga negara. Hampir sama dengan kita. Ini menunjuk bahawa kita murah hati. Kita sanggup memberi apa yang ada kepada kita kepada orang lain kerana kita tidak nak orang lain ini berasa seolah-olah kita tidak terima mereka. Itu yang kita lihat sekarang. Dan kita lihat apabila mereka kekalkan identiti mereka, budaya mereka, bahasa mereka, sekolah mereka, maka mereka terpisah daripada kita. Dan mereka membawa jalan yang lain, pemikiran yang lain, budaya yang lain. Itu pun kita masih lagi tidak tegur, tidak tolak mereka. Tetapi apabila datang kepada masa yang mana mereka berkata, negara ini bukan milik orang Melayu saja. Dia milik kami saja. Sama. Kami juga dilahir di sini dan ini negara kami. Bukan negara Melayu. Itu saya fikir kita sampai kepada tahap yang mana orang Melayu tidak lagi boleh terima dakwaan sedemikian. Hari ini, perkara ini sedang berlaku. Mereka tidak langsung kenal diri mereka sebagai warga negara Malaysia, tidak bersama dengan kita, menolak bahasa kita, menolak budaya kita. Mereka mempunyai sekolah mereka sendiri
Dan ini menunjuk bahawa mereka tidak berminat untuk jadi warga negara kita, walaupun mereka dapati dengan taraf warga negara ini mereka dapat banyak keuntungan. Itu masih kita tahan. Tetapi bila dia dakwa kononnya ini bukan negeri Melayu lagi. Ini bukan negara Melayu lagi. Ini bukan tanah air Melayu. Bukan tanah Melayu. Ini adalah milik mereka juga. Pada masa itu kita tak boleh terima lagi. Sebab itu kita perlu pertahan kedudukan sebagai pemilik negara kita tanah Melayu. Tuan-tuan dan puan-puan, di negara lain, kalau ada bangsa lain cuba mendakwa bahawa mereka sudah ambil negara itu, maka rakyat, warga negara berkenaan sanggup berperang, sanggup bermati-matian untuk pertahankan negara mereka daripada diceroboh, dikuasai oleh bangsa asing. Inilah yang kita lihat sekarang ini antara Rusia dengan Ukraine. Oleh kerana Rusia setelah langgar masuk Ukraine untuk tawan sebahagian daripada ke Ukraine, bukan seluruh Ukraine, tetapi orang Ukraine sanggup berperang, bermati-matian. Ramai daripada penduduk Ukraine sekarang ini terpaksa berhijrah ke negara lain. Itu sebabnya, itu menunjuk bahawa kerana mereka sayang kepada negara mereka, mereka sanggup dicedera, sanggup mati, sanggup negara mereka diroboh, dipecah dan sebagainya. Tetapi di Malaysia ini, kita tidaklah minta orang kita berperang, nak mati-mati apa semua, tak payah. Cuma nak undi saja. Nak pangkah saja. Sikit sangat yang kita suruh. Dengan pangkah itu kita boleh selamatkan negara kita. Tetapi masalahnya ialah ada orang yang tertarik dengan pemberian wang. Ada yang tertarik dengan orang asing ini kerana mereka nampak lebih berjaya daripada kita. Dan mereka tidak pun keluar mengundi. Bukanlah susah sangat nak pergi undi. Tapi mereka tak undi. Dengan itu mereka bukan saja kalah. Tapi negara mereka akan dikuasai oleh orang asing. Kalau kita tak keluar undi, kalau kita tak sokong orang Melayu, maka negara kita bukan lagi akan menjadi tanah Melayu. Inilah masalah orang Melayu. Kerana begitu murah hati, sanggup memberi negeri mereka, negara mereka kepada orang asing. Kalau kita buat demikian, percayalah, nasib kita akan menjadi buruk. Kerana kita sudah lihat apa yang berlaku kepada wilayah kita, yang telah kita beri kepada mereka secara percuma. Singapura sekarang ini bukan lagi tanah Melayu. Singapura adalah negara lain, diperintah oleh orang lain, dan di sana orang Melayu tidak dapat layanan, tidak dapat lindungan sama sekali. Sebab itu, walaupun kita suka bermurah hati, tetapi pada-padalah. Takat itu saja cukuplah. Sebab itu dalam pilihan raya umpamanya, kita perlu keluar beramai-ramai. Bukan untuk memberontak, bukan untuk mengganas. Hanya untuk mengundi. Kali ini kita perkenalkan satu gerakan orang Melayu. Ya, kita banyak parti. Untuk parti-parti menyatu diri mereka agak sukar sikit.
kita tangguhkan parti sekarang ini. Kita utamakan perkara yang sama di antara kita. Perkara yang sama di antara kita ialah kemelayuan kita. Kita orang Melayu. Kalau orang Melayu tak pertahankan negara Melayu, siapa nak pertahankan? Kita tak dapat berjuang sebagai parti. Kita berjuang sebagai bangsa. Bangsa Melayu. Dari dulu pun kita berjuang sebagai bangsa Melayu. Dan sebagai bangsa Melayu, kita mampu mengalahkan British. Kita mampu mencapai kemerdekaan. Tetapi oleh kerana sekarang ini kita terbahagi kepada parti-parti yang ramai dan kita bermusuh sesama kita, kita jadi lemah. Sebab itu buat kali ini kita satukan diri kita sebagai orang Melayu dan perjuangan kita ialah perjuangan untuk orang Melayu. Sama ada kita ulama ataupun ahli profesional dan lain-lain, hakikatnya ialah kita semua adalah orang Melayu. Kalau orang Melayu tak bersatu, tak pertahankan negara, kita akan hilang negara kita ini. Dan nasib anak cucu kita akan menjadi begitu buruk kerana kelalaian yang dilakukan oleh kita. Inilah masalah yang saya dapati setelah berkecimpung dalam bidang politik selama 80 tahun. Saya lihat semakin lama, semakin banyak apa yang ada kepada orang Melayu dilepaskan kepada orang lain. Kita jual tanah kerana miskin, kita jual negara kita juga kerana kita hargai, sogokkan sebanyak RM100. Itulah persepsi saya dan saya harap dalam pilihan raya di Selangor ini, sebuah negeri yang mana kawasan Melayu lebih banyak daripada kawasan bukan Melayu. Tetapi kalau parti yang lain itu dapat kemenangan, maka negeri yang majoritinya adalah orang Melayu akan diperintah oleh bukan Melayu. Dan mereka tidak akan memberi perlindungan kepada orang Melayu dan menjayakan orang Melayu supaya duduk sama tinggi, berduduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan kaum-kaum yang lain. Terima kasih Tun. Saya suka ayat Tun. Melayu pemurah, murah hati. Tun, ada juga si kaki stokrasi itu pun banyak juga orang murah hati Tun dengan dia Tun. Kereta Jaguar dia, ada orang murah hati bagi pinjam. Kereta BMW dia pun ada juga orang murah hati bagi pinjam. Helikopter Tun, murah hati Tun bagi pinjam. Dan rumah sekalipun sampai orang pajak bagi kat dia Tun. Itulah hebat ayat murah hati. Tapi orang Melayu, dengarlah pesanan Tun. Jangan murah hati kali ini. Pastikan BRN nanti, undi dan pangkah tak kuat pun. Okey Ustaz, silakan Ustaz. Kepada hall kejap lagi. Dan kepada audien. Pusingan yang ketiga insya-Allah. Saya dan saudara Fazli insya-Allah. Terima kasih Ustaz. 1 jam setengah begitu pantas berlalu. Masa sangat mencemburui kita. Namun, Tun, sebelum saya buka untuk mengambil 2 soalan demi menjaga hati dan perasaan mereka yang hadir pada hari ini untuk mentanyakan soalan pada Tun dan juga Tok Guru. Soalan terakhir daripada kami Tun. Untuk menutup mulut yang memfitnah, yang membuat persepsi kononnya Tun Dr. Mahathir dan juga Tuan Guru Haji Adi Awang sepentas hanyalah satu matlamat, iaitu menjatuhkan Anwar Ibrahim. Tak lebih dari itu, bukan kerana penyatuan Melayu.
Jadi saya nak minta pandangan Tun, kenapa Tun memilih Perikatan Nasional untuk 6 PRN ini? Dan soalan saya pada Tok Guru pula, kenapa Tok Guru memilih untuk bersama Tun Dr. Mahathir di atas pentas dalam proklamasi orang Melayu ini? Saya mulakan dengan Tun. Ya, terlebih dahulu saya mengaku bahawa saya yang bawa Anwar masuk dalam UMNO. Ramai yang menentang, pemimpin-pemimpin UMNO semua menentang. Tapi saya dapati bahawa Anwar ini seorang yang cukup warak. Cakap pasal agama sepanjang masa. Dan sepatutnya dia masuk parti PAS. Dia pilih untuk masuk UMNO. Saya ingat baguslah. Dia bawa dia punya agama ke dalam UMNO, kita betulkan sikit segala kesalahan-kesalahan yang ada dalam UMNO. Tetapi sebenarnya bukan dia masuk UMNO ni nak bawa ajaran agama. Tidak. Dia nampak masuk PAS tak boleh jadi Perdana Menteri. Masuk UMNO boleh jadi Perdana Menteri. Jadi itulah hasratnya. Bukan untuk agama, bukan untuk bangsa, bukan untuk negara, tetapi untuk nak jadi Perdana Menteri. Gila-gila nak jadi Perdana Menteri. Kononnya dalam 10 tahun dia boleh jadi Perdana Menteri. Tapi 10 tahun entah macam mana, saya masih ada lagi. Saya masih Perdana Menteri. Mulalah memburukkan saya, menuduh saya ini diktator, ada kroni dan sebagainya. Inilah Anwar. Sebab itu kita dapati sekarang ini dia jadi Perdana Menteri bukan kerana pilihan rakyat. Pilihan rakyat tidak memilih dia sebagai Perdana Menteri. Tetapi apabila dia dapati kalau berpakat dengan UMNO yang mempunyai masalah, dia boleh dapat bilangan yang cukup untuk diri kerajaan dan dia jadi Perdana Menteri. Itulah perjuangannya. Nak jadi Perdana Menteri. Macam-macam fikiran dibuat berkenaan dengan nak jadi Perdana Menteri. Lah ni dah Perdana Menteri. Lepas jadi Perdana Menteri, apa yang dia lakukan? Agama pun tidak, yang lain pun tidak. Bahkan nampak mirip kepada budaya Barat yang tak elok sekarang ni. Barat sekarang ni dah runtuh dah. Budaya dia, morality dia dah runtuh habis. Termasuk agama dia pun dia ketepikan. Benda yang dilarang oleh agama dia pun, dia sekarang ni laku. Dan orang kita ini nampak mirip untuk nak ikut itu. Itulah peranan Anwar. Dan sebab itu, kita berpendapat bahawa adalah lebih baik kita ketepikan orang ini dan kita bekerjasama antara pemimpin agama dengan perikatan. Sebab itu dalam perjuangan ini saya berpendapat bahawa kerjasama antara orang Melayu, orang Islam, kita harus ingat tiap orang Melayu adalah beragama Islam. Kalau tak beragama Islam, tak boleh jadi orang Melayu. Jadi kita nak satukan orang Melayu supaya mereka ketepikan sedikit tentang parti-parti, tetapi utamakan perjuangan orang Melayu untuk mengekalkan negara ini sebagai tanah Melayu. Tentulah amat kecewa mereka-mereka yang telah bertungkus lumus berperang untuk selamatkan tanah Melayu, tiba-tiba kita serah kepada orang lain.
Kalau kita tak nak serah kepada orang lain, kita mestilah bijak dalam pemilihan kita. Janganlah pilih orang yang tak ada moral sama sekali, yang terlibat dengan perbuatan-perbuatan yang keji, tetapi sekarang ini berlagak sebagai seorang pemimpin yang utamakan Islam Madani kononnya. Ini cara dia nak umpan, nak tarik sokongan kepada orang ini. Tetapi percayalah, orang ini tak pernah tunai sikit pun janji-janjinya. Sebab itu, walaupun dulu saya menaikkan orang ini sehingga dia jadi timbalan Perdana Menteri, hari ini saya menentang orang ini setelah dia jadi Perdana Menteri. Dan untuk ini saya berpendapat bahawa cuma orang Melayu yang bersatu, orang Melayu yang bersih, bersatu sahaja yang boleh menjatuhkan seorang pemimpin yang tidak ada moral sama sekali. Itulah sebabnya. Itulah sebabnya yang malam ini saya duduk bersama dengan Tuan Guru Haji Hadi. Terima kasih. Okey, Tuan Guru. Soalan saya, gelombang yang kita lihat di ke-66 buah negeri dalam pilihan raya negeri ini, rakyat Melayu sudah nampak menjurus ke arah menyokong Perikatan Nasional. Itu gelombang yang kita lihat. Saya nak tanya, dari segi rakyat, alhamdulillah boleh menerima. Tetapi dari segi pemimpin, bagaimana penyusunan calon-calon itu? Adakah kalau dikatakan kerana parti kita berpecah, apakah calon-calon yang kita nak letak dalam pilihan raya negeri ini berdasarkan parti ataupun pemimpin Melayu itu sendiri? Sekian, terima kasih. Memanglah bila kita nak menentukan calon akan ada masalah. Ada yang suka nak jadi calon, tak dapat tempat. Ada yang tak nak jadi calon, diberi tempat. Dan ada yang tak layak, dia dapat tempat. Ada yang layak, tak dapat tempat. Masing-masing mempunyai pendirian tersendiri. Tapi kalau kita memikir tentang perjuangan, saya fikir yang diutamakan ialah perjuangan untuk menyelamatkan negara kita. Jadi kalau kita kadang-kadang mungkin kita dianggap tidak begitu berilmiah, tidak mempunyai pelajaran yang tinggi. Tetapi sikap kita terhadap negara ialah ini negara kita. Dan aku akan berjuang untuk menyelamatkan negara ini. Dan kalau tidak dapat tempat, tak mengapa. Boleh sokong siapa yang dapat tempat. Itulah sifat yang kita perlukan daripada calon-calon yang akan berjuang dalam pilihan raya ini. Calon-calon ini kali ini mengutamakan nasib orang Melayu. Ya, semua parti-parti pun mengutamakan nasib orang Melayu. Tetapi kalau mereka berlawan sesama mereka, mereka akan jadi lemah. Fikirkanlah, kalau ada 3, 4, 5 parti Melayu dan masing-masing berjuang untuk partinya saja, maka tidak ada persamaan, tidak ada tolong-menolong, masing-masing ingin rebut tempat untuk dirinya. Dengan itu mereka akan dapat sokongan bilangan yang kecil. Sebaliknya, kalau semua parti-parti ini anggap diri mereka sebagai pejuang Melayu dan mereka sanggup sokong satu calon saja, maka tentulah lebih ramai yang akan memberi undi kepada calon ini dan kemungkinan ialah ia akan berjaya. Sebab itu
dalam pilihan raya ini kita ketepikan sedikit parti kita. Kerana masalah ini adalah masalah orang Melayu. Tak guna parti menang kalau orang Melayu kalah. Sebab itu kita mesti tentukan calon ini disokong. Sama ada kita suka tak suka, kita sokong calon ini. Dan dalam pilihan raya ini, deklarasi Melayu ini tak boleh bertanding kerana kita tidak didaftar. Sebab itu kita akan guna perikatan. Bukan kita tak perlu jadi ahli perikatan. Tetapi kalau calon itu datang daripada perikatan, semua pihak akan sokong. Tetapi kalau calon itu datang daripada satu NGO, badan bukan kerajaan, perikatan akan sokong, yang lain pun akan sokong dan kita akan dapat undi yang banyak. Sebab itu, apabila kita sudah tentukan siapa yang menjadi calon, jangan ada soal lagi. Undi saja calon yang diperkenalkan dengan nama perikatan dan dengan logo perikatan, simbol perikatan. Ini kali kita gunakan perikatan sebagai parti yang berdaftar. Kerana gerakan proklamasi orang Melayu ini tidak berdaftar. Kita juga tidak boleh bertanding sebagai bebas. Kerana bebas tak boleh bersatu. Mereka akan memecah lagi undi-undi kita. Selalu kena kita ingat bahawa kalau kita berpecah, kita akan kalah. Cuma kalau kita bersatu saja, kita akan menang. Kadang-kadang kita dapat calon yang kita suka, tapi kalau dapat calon yang kita tidak suka pun, selalu ingat kejayaannya akan jadi kejayaan gerakan kita untuk menyelamatkan orang Melayu. Sebab itu, jangan lagi soal. Apabila sudah dinamakan calon, walaupun dia daripada parti lain ataupun gerakan lain ataupun NGO lain ataupun orang perseorangan, asalkan dia dikenal pasti sebagai calon orang Melayu yang menggunakan logo dan simbol parti perikatan, kita semua perlu sokong. Itulah cara kita. Okey, terima kasih Tun. Terima kasih Tok Guru. Apapun, pertahankan 3 negeri. Kelantan, Terengganu dan Kedah. Boleh? Dan misi merampas Selangor Negeri Sembilan. InsyaAllah kalau kampung saya Pulau Pinang pun dapat ditawan. Boleh? Terima kasih banyak-banyak. Saya dan juga rakan moderator mengucapkan jutaan terima kasih. Dan saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis, Ustaz Ubaid. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tuan-tuan, 2 jam kita bersama dengan 2 tokoh negarawan dan juga agamawan. Terasa begitu sekejap sahaja. Dengan Pak sangat.